Okay, jom start. Right, so hari ni kita nak masuk polimer. Polimer chapter terakhir lah untuk semester ini. Okay. So polimer ni dia allocation marks dalam exam hanyalah 2 markah saja. Soalan terakhir 2 markah saja. Okay. Tapi benda yang nak belajar tu banyaklah juga dan dia banyak C3 C4-nya. C3 C4-nya bawah sini. Bahagian identify type of polymer dan juga preparation dia. Okay, so kita akan masuk teruslah. Okay, untuk polymer, explain the terms below. So terms ni ada banyak. Okay, this is one of the terms yang awak kena tahu. Number 1, monomer. Okay, monomer adalah the small and the simplest repeating unit of a polymer. The small and the simplest repeating unit of a polymer. Okay, katakanlah saya gunakan A sebagai satu monomer. So apabila A ini kita repeatkan banyak kali. Repeat A, jadilah polymer. Nama dia monomer kan? Monomer tu satu monomer. Bila kita repeat banyak kali jadi polymer. Okay, so monomer tu apa? Monomer tu adalah unit asas dia. Unit asas yang diulang-ulang. Okay, itu dia punya takrifan dia. Okay, what is polymer? Polymer is a macromolecule that is made up of small repeating unit. Yang tadilah apabila small repeating unit tu diulang banyak kali sehinggalah kepada unknown n, okay, dia jadilah polymer. Okay. Next. Okay, dia ada 2 jenis polymer. Okay. Polymer ada 2 jenis. Yang pertama homopolymer. Ini masih lagi dalam istilah yang perlu awak tahu nak. Okay. Type polymer, homopolymer dan copolymer. So apa beza homo dengan co? Homo ni awak dah tahu dah, maksud dia mesti sama. Co tu mesti berbeza. Okay, kalau homopolymer adalah polymer that is made up of same type of monomers. Monomer yang sama. Kalau copolymer, polymer juga tapi made up of 2 or more different monomers. Okay, maksudnya katakanlah saya pakai monomer A. Okay, so A tu saya repeat banyak-banyak kali sehingga kepada infinity. Okay, so disebabkan saya ulang benda yang sama A ni, jadi saya tulis sekali saja kurungan A n to unknown. So satu sajalah monomer yang digunakan iaitu A. Okay. Kalau saya gunakan lebih daripada satu monomer, iaitu monomer yang berbeza, contohnya saya pakai A dengan B. A dengan B ni saya ulang banyak-banyak kali sehingga kepada unknown numbers n. So dia akan jadi A dengan B, AB. So monomer yang dihasilkan daripada lebih daripada satu monomer dipanggil copolymer. Okay. Bila saya nak disebabkan A dan B ni berulang banyak kali, so kita cuma kodkan AB saja. Kita kodkan monomers yang diulang-ulang. Okay. Apa beza monomers dengan polymer? Polymer dia ada bracket. Dia ada bracket dan dia ada n di belakang. Itu adalah polymer. Okay, di bracket dan ulangan sebanyak n unknown numbers. Kalau polymer kita letak n di depan, n A. So n ni adalah bilangan unknown numbers A yang diulang. N B, unknown numbers of n, B yang diulang. Okay. Right, ini kita nak tengok pada istilah dulu nak. Okay, dah tahu homo dan dah tahu copolymer. Next, structure of polymers. Okay, ada 2 jenis structure of polymers. Yang pertama straight chain polymer, yang kedua cross link polymer. Okay, so apakah straight chain polymer? Straight chain polymer adalah polymer consist of monomers that are linked in straight and long chain. Nama pun straight chain, jadi monomer dia ada monomer yang disusun secara lurus dan panjang. Okay, contohnya macam ni. A tu diulang panjang-panjang. Monomers link together in a straight chain. Okay, apa lagi maklumat untuk straight chain? Linear and straight chain polymer can be folded back upon themselves in a random fashion. Linear polymer is recyclable because it is soft and can be reformed when heated. Okay. Apa beza dengan cross-link polymer? Cross-link polymer is a polymer contains branches
that connects linear polymer chain. So maksudnya macam ni. Ini adalah linear polymer. Okay, daripada linear polymer kita boleh buat cross-link polymer. Cara kita nak cross-link adalah kita buat proses lah. Biasanya contohnya adalah rubber vulcanization process. So dia buat cross-link antara dua linear molekul. Okay, dua linear polymer. So apa kesan dia kalau kita buat cross-link? Cross-link polymer ini dia adalah lebih more elastic compared to linear polymer. Dia lebih sesuai lah. Okay, dia tak mudah putus. Cannot be remelt or removed again. It also cannot be remelt or removed again. Okay, ni yang atas kot ni. Alright, so itu yang penting adalah dekat sini is awak hafal yang ini. Okay, istilah dia. Okay, as conclusion, okay, yang saya explain tadi tu adalah secara asas. Yang penting adalah conclusion dekat sini. These are the six definition yang awak kena tahu daripada polymers, which is what is monomer, what is polymer, what is homopolymer, copolymer, straight chain polymer dan juga cross-link polymer. Ini kategori C2. Okay, untuk awak tahu istilah-istilah yang digunakan dalam polymer. Okay, boleh nak? Alright, so itu adalah LO yang pertama, define the terms. Okay, yang kedua adalah kita nak tengok natural polymers. Natural polymers untuk silibus awak kita akan belajar 3 saja, which is protein, carbohydrate dan natural rubber. 3 jenis saja. Okay, what is protein? Protein are the most abundant organic molecules in animals such as enzyme, hormones, hemoglobin and many other things. Saya rasa kalau orang yang ambil bio, awak rasa dah belajar sikit kan pasal polimer ni kot. Polimer kan asid amino, adalah protein kan. Okay. So ini contoh protein lah. Okay, contoh protein. Biasanya soalan tak pernah lagi lah keluar dia minta awak lukis struktur-struktur ni, yang struktur protein ke struktur starch atau cycloisopropin. Dia cuma minta contoh, apakah contoh natural polymer? Protein, carbohydrate dan natural rubber. Okay, ini adalah makluman-makluman kita boleh baca lah. Okay, carbohydrate adalah juga sebahagian daripada polymer. Natural rubber is a polymer of 2-methyl-1,3-butadiene, also known as isoprene. Getah pokok tu. Natural rubber is soft, not strong or elastic and sticky. That make it less useful. In order to make it more useful, has to undergo vulcanization process. Yang tadilah kalau natural rubber ni dia adalah dia tak kuat, tapi bila kita buat sedikit penambahbaikan dan proses chemical pada dia akan jadi lebih kenyal. Okay. So that is natural polymers. Okay, next. Okay, bahagian ini yang paling penting, C3, C4, iaitu kita nak tengok synthetic polymer. Natural polymer adalah natural polymer lah yang memang dah sedia ada. Okay. Synthetic ni adalah process industry. Synthetic polymers are polymers that are prepared in industries. Okay, macam mana dia prepared? Dia akan melalui polymerization process. Okay, gone through polymerization process. Apakah polymerization process? Polymerization process that combines, a process that combine monomers to form polymers. Okay, proses untuk menghasilkan polimer. Daripada monomer nak jadi polimer. Okay, ada 2 jenis proses. Synthetic polymers are classified based on their method of preparation. Okay, ada 2 jenis kaedah penyediaan, iaitu addition polymerization dan condensation polymerization. Yang ini penting. Bagi star. Okay, kalau soalan tanya ada berapa jenis polymerization process? Ada 2. Addition polymerization, 2 condensation polymerization. 2 jenis kaedah polymerization. Okay, ini penting lah. Okay, so kita nak tengok process by process. Kita pergi kepada addition polymerization dulu. Okay,
addition polymerization. Addition polymerization is the addition reaction in which unsaturated monomers are joined together. Okay, gariskan unsaturated. Maksudnya nanti dia hanya melibatkan alkin ataupun alkyne saja. So kalau awak jumpa alkin ataupun alkyne, dia mesti undergo addition polymerization. Okay, ambil maklumat dulu. Monomers are joined together by covalent bond to form polymers. Okay, yang kedua underline, without elimination of small molecule. Dia hanya mencantumkan polimer, dia hanya mencantumkan monomer, tetapi dia tidak menyingkirkan any molecule. Tidak ada penyingkiran. Okay, take note kat situ. Polymers obtained by addition polymerization are called addition polymers. Okay, underline. Polimer yang diperolehi daripada proses addition adalah addition polymers. Okay. Therefore, addition polymer always involve the polymerization of monomers which have double bond within the monomers. Yang tadilah alkin ataupun alkyne. Okay. Nak buat addition polymerization, dia punya syarat mesti double bond. Mesti double bond. Syarat utama dia, double bond atau triple bond. Okay, dan dia akan gunakan peroxide sebagai initiator in addition, sebagai pemula. Okay, dapat sampai situ? Right, next. Example. Okay, example of addition polymerization ada 4. Ada 4. So keempat-empat tu kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok ni, polyetin, polyvinyl chloride, PVC, polystyrene dan juga teflon. Kita akan study setiap satu ni. Okay, dah take note? Okay, so kita pergi kepada macam mana nak hasilkan polyetin. Sebelum tu, ini adalah, semua ni adalah polyalkin. Kategori polyalkin di bawah addition polymerization. Kenapa dia polyalkin? Sebab dia adalah semua yang ada double bond. Okay, so kita tengok polyetin. Polyetin. Okay, polyetin. Okay, tengok betul-betul. Nak tanya boleh tanya terus. Okay. Poly means many. Siapa monomer dia? Monomer dia etin. Etin adalah monomer. Jadi lukiskan etin. Monomer dia etin. CH2, double bond CH2. Okay. Monomer tu satu. Poly means many lah. Okay. So dia daripada etin dia nak menghasilkan polimer. Nak jadi polyetin. Okay, tengok saya buat. Letak N dekat depan. N means many. Many of monomers, many of etin akan bergabung. So dia kena ada peroxide. ROOR, letak peroxide. Peroxide sebagai initiator untuk menghasilkan polimer. Okay. Letak N dekat depan because kita kena ambil many of monomers combine. Okay, letak monomer dia macam tu. Dapat dekat situ. Okay. Nak menghasilkan polimer. Okay, dekat sini tengok saya buat. Okay. Saya akan, saya dekat bawah ni dulu dah. Structure ni saya akan buka polyetin tu macam tu. Saya buka atas bawah. Mesti draw arrow, ikatan di atas bawah macam ni. Macam saya buat yang biru kan ni. Mesti buat macam tu. Tak boleh lukis ke bawah macam ni. Contoh, awak letak kiri kanan. Tak boleh. Kiri kanan tu kosongkan. Kosongkan kiri kanan, letak bond atas bawah. Okay, letak macam tu dulu. Okay. So ini adalah satu etin. Ni satu etin. Okay. Bila kita nak combine, nak jadi polimer, etin tu kena susun banyak-banyak kan. Okay. Saya susun etin sebelah kiri dengan sebelah kanan satu lagi. Fokus kita dekat tengah ni. Tapi kita nak tengok kiri kanan juga. Okay. Let's say saya nak susun kiri kanan juga. Nak tengok, nak explain dekat awak apa yang berlaku.
Okay, so ini adalah A kat tengah ni. Ini pun A, ini pun A. Sekarang kita nak join dia. Okay, cara nak join dia, tengok. Dia konsep dia macam radical. Okay, cara dia kita nak gerak elektron lah. Okay, satu arrow tu ada elektron kiri kanan kan. Okay, saya akan gerak separuh kepala. Separuh ni bermaksud satu elektron digerakkan. Kalau saya gerak dua, full hidden dua elektron kan. Kalau gerak satu hidden satu elektron. Okay, tengok saya gerak. Ini gerak keluar. Okay, ini gerak keluar. Kenapa kena gerak keluar? Gerak keluar, okay, tengok sebelah sini. Bila dia gerak keluar, sebelah sini pun gerak keluar. Ini gerak keluar. Ini gerak keluar. Ini gerak keluar. Apa yang berlaku bila dia gerak keluar? Bila dia gerak keluar bermaksud dia akan bersambung. Dia akan bersambung. Mana nak color pun okay, color ni. Dia bersambung lah. Bersambung. Okay, dia bersambung. Dia bersambung. Okay. Bila dia bersambung, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni. Fokus dekat A ni. So ini asal. Ini asal. Atas bawah. Okay. Sekarang ni, ikatan bawah ni akan kekal yang ni kan. Okay. Yang atas ni, yang warna yang saya sedang doublekan ni, dia dah hilang sebab dia dah bawa elektron kiri dengan kanan. Macam tu. Okay. So, apabila A ni dia bergabung, ni akan jadi 3A lah. Dia bergabung sebanyak 3 molekul AAA kan. So kita tak perlulah gabung 3-3. Kita buat kod kat tengah. N. Satu saja. Kiri kanan ni saya nak tunjukkan awak macam mana dia bergabung je. So maksudnya elektron yang kita bawa keluar ni, yang saya sedang kuningkan ni adalah dia bergabung dengan kiri dan kanan dia. Disebabkan dia adalah sejenis homopolimer. Homopolimer sebab kita gunakan polimer yang sama. Jadi kita hanya letak satu saja. Dalam arti kata lain, bila kita nak buat contoh yang ni, maksudnya letak satu A, tak kurungan N. Macam tu sajalah. Tak perlulah kurung banyak-banyak A tu. Tak perlu kurung banyak-banyak A. Satu A saja sebab dia adalah monomer yang sama. Okey. Jadi ikatan di atas ni, ikatan yang saya birukan ni, saya birukan dekat atas ni dah hilang. Dah hilang sebab dia dah bawa elektron dia keluar. Iaitu dekat sini satu, dekat sini satu. Okey. Jadi macam mana nak lukis polimer dia? Polimer dia adalah, okey, jawapan dia dekat sini. Ambil ni, letak C, H di atas, bawah, kurungkan, letak N. Dia jadilah polyetin. Okey. Cara kerja ni tak perlu tulis pun ni. Ini sebab saya nak explain. So saya padam lah yang ni lah. Sebab saya dah habis explain. Kita tengok yang lain pula lah. Okey. So daripada etin, ni nama dia etin, jadi polyetin. Nampak double bond tu hilang. Double bond tu hilang sebab dia dah bawa ke tepi untuk combine dengan molekul sebelah dia. Okay. Right, kita cuba PVC pula. PVC adalah polyvinyl chloride. Okay. Poly ni poly lah. Okay. Vinyl chloride adalah dia punya monomer. Vinyl chloride. Okay. Vinyl chloride tu macam mana? Vinyl chloride tu macam ni. CH double CH2 dan dia ada chlorine. CH double bond CH2Cl. Okay, cuba jadikan dia polyetin. Polyetin PVC, polyvinyl chloride. Okay, lagi sekali. Letak N dekat depan, kemudian letak vinyl chloride ataupun chloroetin. Nama iPad dia chloroetin. Nama common dia vinyl chloride atau chloroetin lah. Okay, letak sini peroxide. Okay, macam mana nak dapatkan produk? Okay, produknya adalah yang kita letak pada tempat lain lah.
Okey lah, kalau awak nak, okey, katakan awak nak tunjuk arrow, okey, saya buka, saya buat balik. Tunjuk arrow, kita buat macam ni, letak N dekat depan. Okey, kita buka dekat sini siap-siap pun boleh. Okey, tengok sini, betul kan? Buka dekat sini. Buka dekat sini senang. Buka siap-siap macam tu. Ini pun sama, kita buka atas dia. Senang sikit nak tunjuk arrow kan, tadi tak tunjuk. Okay, so awak gerak satu keluar macam tu, satu keluar macam tu, dapat sebelah sana. Okay, ini pun sama. Ini dia akan gerak keluar satu, gerak keluar satu. So dia akan jadi kurungan, sambung, C, C, tutup kurungan, lepas tu atas ada H, ada Cl, ada H, ada H, N. Vinyl chloride kepada polyvinyl chloride. Ni polystyrene. Polystyrene pada PVC. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Anyone? Boleh ke sambung? Ini kita sedang buat yang homopolimer tau, homopolimer, sebab kita guna satu monomer saja. Okay, cuba buat polystyrene. Okay, monomer dia awak kena hafal. Monomer dia kena hafal. Sebab monomer ni yang kita kadang-kadang tak ingat ni. Okay, polystyrene saya tulis siap-siap dalam bentuk. Tak nak lah macam ni. Tak nak. Saya tulis biasa dulu. Sebelah sana baru kita buat yang buka. Dia ada styrene. So dia macam ni. Ada phenyl. Phenylethyne. Ni phenylethyne sebenarnya. Phenylethyne. Styrene tu ataupun phenylethyne atau styrene. Ini chloroethene atau vinyl chloride. Sama juga polyethylene, ada setengah buku tulis polyethylene. Samalah tu, pakai common name. Okay, so jadikan dia polimer. Nak jadikan polimer, kita buka structure, pastikan bond di atas di bawah. Okay, pastikan bond di atas bawah. Bagi kosong kiri kanan ni kosong. Kosongkan sebelah kiri kanan. Sebab kita nak bawa arrow dia keluar. Okay, lepas tu ada apa? Ada phenyl bawah sini. H, H, H. Okay, letak N dekat depan for many. Ambil elektron, keluar kiri satu, keluar kanan satu. Okay, kenapa nak keluar kiri kanan? Sebab dia nak hubungkan dengan molekul styrene di kiri dan di kanan supaya dia boleh jadi polimer. C, H, phenyl kat bawah. C, H, H, kurungan N. N ini wajib nah, kalau ada N di belakang ni menunjukkan dia adalah polimer. Okay, right. Yang terakhir untuk kategori addition adalah Teflon. Teflon ni adalah CF2, CF2. Tetrafluoroethene. 1122 tetrafluoroethene. Tetrafluoro. Nama dia Teflon. Teflon ni kita guna kat periuk Tefal. Dia apa? Tak melekat tu. Guna Teflon lah. Okay, so draw dia punya monomer untuk kita sambungkan. N, C, F, F, double, F, F. Peroxide. Kalau soalan tanya,
lukiskan monomer yang ni lah, yang jawapan dia yang dalam kotak ni, lukiskan monomer. So monomer lah, kalau dia kata show how the polymer, show the equation ke, baru yang cara ni, yang cara kita buat ni, bawa arrow semua tu. Okay, so gerakkan elektron, ini masih lagi homopolimer ya, sebab polimer yang sama. So kurungan ni macam nak kotak sikit lah, macam tu. Kotak sikit. CF F F F tutup kurungan N. Okay, tengok ini kategori addition polymerization di mana dia gunakan semua monomer yang ada double bond dan dia tidak eliminate sebarang small molecule. Dia bawa elektron di kiri kanan, dia combine sampai kepada n unknown number saja. Jadi polimer. Okay, dapat sampai sini? Faham ke tu? Dapat, madam. Okay, thank you. Next, kita cuba soalan tutorial ni. Okay. Soalannya seperti berikut. Yang tadi, struktur yang saya tulis ni 1, 2, 3, 4 ni dalam silibus nah yang mesti awak tahu sebelum masuk exam. 4 jenis polimer untuk kategori addition. Okay, ini latihan. Ini kalau dia bagi compound lain cuma kita nak buat. Okay, so kita tengok soalan ni. Give the monomer structure for the following compound, for the following polymer. Okay, dia bagi dalam bentuk polimer. Nampak tak? Dia ada kurungan, lepas tu ada N di belakang. Dia bagi dalam bentuk polimer. Dia nak awak cari monomer. Maksudnya, proses tadi daripada monomer jadi polimer, kita bawa elektron keluar untuk kita sambung. Sekarang ni awak kena reversekan proses itu di mana kita nak cari siapakah monomer dia. Tengok ya. So kita nak mudah, kita buka struktur ni. Kita buka dia di mana kita expand dia. Expandkan dia. Ya, awak expand sama-sama dengan saya. Kita nak cari struktur asal. Mesti letak atas bawah. Okay, ini adalah polimer yang diberi. Now kita nak cari monomer dia. Okay, kalau tadi masa kita buat polimer, okay, kita akan bawa elektron tu keluar untuk dia combine dengan sebelah dia. Kan? Sekarang kita kena terbalikkan proses. Okay, tengok macam mana saya terbalikkan proses. Bawa elektron di luar ni, luar kiri kanan ni masuk dulu. Sebab kita kena masukkan balik yang kiri dan kanan. Okay, bawa masuk dia dulu. Bawa masuk, alamak, warna lain pula. Okay, bawa masuk satu kiri kanan. Okay. Dapat? Okay, bila kita bawa masuk satu, elektron tu dia tak boleh jadi lone pair macam tu. Dia kena ada satu lagi masuk untuk dia buat ikatan. Okay. Dekat sini baru ada satu. Jadi yang ini akan dikeluarkan untuk dia combine dekat sini. Nanti dia akan combine. Okay. Yang ini pun akan dibawa ke sebelah sana untuk dia combine. Okay. Bermaksud dekat sini nanti awak akan nampak dia double bond. Sini akan jadi single bond saja. So dia akan jadi macam ni. CH dia jadi double dah sebab elektron kita bawa masuk. CH, lepas tu from single dia dah jadi, from double dah jadi single. Okay. Sini. Lepas tu C. Ni dah jadi double. H. Inilah monomer dia. Inilah monomer dia. Okay. Kalau awak nak semak, awak kata betul ke ni? Okay, jom kita semak. Tak percaya tak apa. Ni jawapan dia kan? Okay, kita nak semak betul tak dapat, betul tak monomer yang awak dapat ni sama seperti polimer tu. Bawa keluar. Kalau ini bawa keluar, ini bawa keluar, yang ini tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena bawa masuk dalam.
Dia tak boleh tinggal elektron tu lone pair seorang-seorang dia. So kalau kita bawa keluar macam tu, dia akan jadi HH from double to single, from single to double. Lepas tu sama, ni single balik ke sana. Dia jadi macam kita dapat di atas. Ni kalau kita nak check lah sama ada betul ataupun tidak jawapan kita. Okay? So jawapan dia yang inilah nah. Padamlah dia punya arrow ni. Salah pula. Okay. Okay, cuba buat untuk dapatkan monomer bagi B. Dapatkan monomer bagi B. B itu siapa? B itu adalah, okay, buka dia, expand. H, C, Br. Ini kategori addition polymerization lah sebab gunakan double bond. Okay, bawa masuk arrow. Bawa masuk ke dalam. Okay, bila kita bawa masuk ke dalam, ini consider putus lah. Sebab dia dah tak share kan. Okay, dia dah hilang kiri kanan dia. Consider putus nah, masuk ni consider putus. Okay. So dia akan jadi apa? Akan jadi C H daripada yang single ni kekal, single bond tu kekal, lepas tu baru jadi double bond di atas. C Br. Dapatlah monomer dia. Okay, awak dapat ke tak tu? Dapat, madam. Okay. Dapat, madam. Okay, next. Satu dah, next number 2. Number 2, predict the structure of this polymer. Okay. Saya minta dalam silibus kita, dalam silibus kita memang kita kena hafal 4 ni. Ini wajib hafal. Tetapi kadang-kadang dia boleh bagi berbeza. Contohnya dia bagi macam ni. Dia bagi dua, dia kata predict the structure of this polymer. Polymer ni dia bagi dua monomer, satu A, satu B. Sekarang ni kita nak buat copolymer sebab dia ada dua monomer. Tadi yang 4 tadi homo sebab satu. Okay. Sekarang kita nak jadikan dia molekul ini A dan B tu kita nak sambung. Okay, tengok saya buat. Mana lagi? Ada tempat lagi tak? Sini lah, kat sini. Okay. C, fokus kepada double bond. Fokus kepada double bond ini. Okay. Maksudnya CH3 tu kita kena turun ke bawah. H ke atas. Awak buka struktur dia dulu. Fokus kepada carbon double bond saja. Okay, CH3 turun bawah. H, C, H, Cl. Ini nah, itu untuk A. Okay, letak N dekat depan. Sebab kita nak tunjukkan struktur, kita nak hasilkan struktur dia. Letak N. Okay. Tambah dengan B. B adalah CH2. H duduk atas dengan bawah. H atas, lepas tu Cn. Letak N di depan. Jangan bagi ada apa-apa pun berada pada kiri dan kanan molekul tu. Turunkan ke semuanya di atas dan di bawah. Clearkan side dia. Okay. Dah dapat macam ni. Peroxide. ROOR. Ini adalah jenis polimer. Kalau ditanya type-nya adalah copolymer. Type of polymer adalah copolymer. Sebab kita guna dua monomer, ada tambah kat tengah. Okay, so awak cuba sambung. Sama prosesnya, sekarang ni kita nak sambung, tadi kita buat A kan? Sekarang nak sambung A kepada B. A kepada B maksudnya kita akan kod macam ni, AB.
Kita kena kod AB sebab dia ada dua monomer. Okay, sambungkan. Yang ini akan keluar. Ini akan keluar sambung sebelah sana. Okey. Keluar sebelah sini akan bersambung dengan sebelah kanan. Ni dia sambunglah sekejap lagi. Okey. Titik-titik tu tak perlu pun. Padam. Tiap waktu tiru pula. Okey. So dia akan dapat apa? Dia akan dapat kurungan. Okey. Monomer A, CH. CH3. Gariskan. Dah jadi single. Atas tu ada H dan juga Cl. Monomer A bercantum dengan monomer B iaitu H, sebelah sana ada H, Cn. Okay, lepas tu dicantumlah dengan sebelah sana lagi satu, kurungan N. So seolah-olahnya kita sedang kurungkan A dan B. Kita kena kurungkan A dan B sebab dia adalah sejenis copolimer. Alright. Selesai? Okay. Selesai untuk addition polymerization. Okay, boleh nak? Boleh. Okay. Next is kita nak pergi pada condensation polymerization. Condensation ni banyak ni. Kita ada 6 compound kita kena tengok one by one. Okay, kita pergi masuk dulu definition dia. Condensation polymerization. Ini adalah type of polymerization. Tadi addition, sekarang condensation. Okay, apa beza condensation dengan addition? Condensation adalah proses that combine monomers juga, tetapi with elimination of small molecule. Dia terbalik dengan yang tadi. Tadi dia without, sekarang dia with. Dia memang ada penyingkiran. With elimination. Okay, siapa yang dia akan eliminate? Biasanya dia akan eliminate water, methanol, HCl ataupun ammonia. Bergantung kepada jenis polimer yang dia gunakan. Apa yang dia nak buang, dia akan tengoklah jenis apa. Polymers that obtain from condensation polymerization are called condensation polymers. The monomers involved in this polymerization, okay, ni ayat ni kena underline, must have, polymer yang nak terlibat dengan condensation must have at least 2 identical or different functional group in the molecule. Gariskan. Okay. Kalau addition polymerization, datang balik ke belakang saat. Addition polymerization dia untuk sebatian alkene. Alkenes ataupun yang ada unsaturated lah. Senang cerita. Okay, mesti ada double bond kalau dekat syllabus kita. Tetapi untuk condensation, dia mesti ada functional group. Dia mesti ada functional group. Alkenes pun functional group juga. Tetapi functional group dia adalah apa? Okay, dia ada 2 jenis. Kalau dia nak buat polyamides atau dia nak buat, kenapa ini pun polyamide? Okay, betul kan? Typing kat sini. Ini yang polyamide, sorry. Ini polyamide betul. Dekat sini is polyester. Pangkah ni. Polyester. Satu polyester, satu polyamide. Okay, untuk polyester, functional groupnya mesti ada satu karboksilik, satu lagi mesti ada alkohol. Mesti ada karboksilik dan alkohol. Okay, mesti ada karboksilik dan alkohol untuk menghasilkan polyester. Kalau dia nak hasilkan polyamide, mesti ada karboksilik dan juga N minum. Karboksilik dan N minum. Syarat dia. Okey. Dan bila kita nak buat monomer dia, monomer ni, katakan monomer ni A,
Kiri kanan monomer itu mesti ada functional group. Mesti ada functional group kiri kanan. Dia tak boleh monomer A lepas tu functional group sebelah saja. Tak boleh. Dia mesti ada kiri kanan functional group. Okay. Kenapa kena ada kiri kanan functional group? Sebab nanti dia nak sambung dengan orang sebelah kiri dengan orang sebelah kanan. So dia mesti ada kiri dan kanan functional group dia. Okay. Maksudnya kalau karboksilik tu dia mesti ada, contohlah katakan kita ada R dekat tengah ni, dia mesti ada COOH sebelah kiri, COOH sebelah kanan. Okey, kalau alkohol dia ada R, lepas tu OH sebelah kiri, OH sebelah kanan. Okey, mesti ada functional group kiri kanan. Functional group boleh sama ataupun boleh berbeza. Cuma dalam kumpulan sama ada karboksil ataupun alkohol. Okey, untuk polyester ada 3 compound yang wajib dihafal iaitu nylon 6, nylon 6, nylon 6, nylon 6 dan Kevlar. Kita akan go through 3 benda ni. Untuk polyamides ada 2 jenis iaitu dacron dan tyrrolene. Dacron dan tyrrolene. Okay. Alright, kita nak tengok polyester. Polyester. Okay, semua ada lagi kan? Masih ada dengan saya ke? Ada madam. Ada, madam. Ada. Yang lain tak dengar bunyi suara pun? Ada, madam. Ada madam. Yang girls mana girls tak bunyi suara? Bunyi sikit. Ada Ada medium. madam. Ada medium. Ada madam. Dengar betul-betul ya, jangan tidur ya. Dia polimer ni dia banyak tapi nak keluarnya 2 je. Nak belajar dan nak mengajar tu itu banyak. Okay. Polyester. Polyester kita nak tengok nylon 66 dan nylon 6. Sebelum itu, nylon 66 adalah, saya bagi tahu jenis dulu, dia adalah sejenis copolymer. Kalau copolymer awak tahu lah dia mesti ada 2 monomer lah, 2 atau lebih. Nylon adalah homopolymer. Kevlar adalah copolymer. Okey. Kita nak sambung. Okay, sebelum kita sambung, kita nak kena tahu monomer dia. Okay. Kenapa ada 6 ni? 6 tu adalah bilangan karbon. Boleh tulis. 6 tu adalah bilangan karbon. Okey. Disebabkan polyester, kita akan gunakan carboxylic acid dan juga alkohol. Okey, kita nak guna functional group yang datang daripada karboksil dan alkohol. Okey, maka monomer untuk nylon yang pertama adalah carboxylic acid CH2 4 5 6. Bilangan karbon dia 1 4 1 4 5 6. Bilangan karbon dia. Cuma yang di tengah tu saya simplify kan, tak letak banyak-banyak sebab banyak nak kena tulis. Saya kurungkanlah. Okey, awak nak tulis panjang silakan. Okey. Kiri kanan ada carboxylic acid nah. Okey. Next, ini monomer yang pertama sebab dia copolymer kan. Okay. Monomer yang kedua adalah alkohol yang ada 6 karbon. So dia akan jadi macam mana nak buat? C6 lah. CH2 6. Lepas tu dia nak OH. Saya dah terbalik ni kejap. Polyamide. Kejap. Mesti terbalik je. Sorry. Terbalik. Patah balik kat depan. Terbalik. Polyamide. Terbalik dah. Masya Allah.
Sana. Polyamide. Ini polyamide. Nylon 6, Kevlar dengan ini. Terbalik ni. Ini polyester. Polyester dacron terylene. Betul kan? Ni kira terbalik lah ni. Polyamide duduk sini. Polyester duduk sini. Betul kan? Polyamide. Polyamide 3 ni. Polyester 2 ni. Betul kan dah? Betul kan dah? Jadi dekat sini, atas ni. Betul kan? Ini is polyamide. Polyamide so dia kena ada RCOOH dan juga amino. Dacron terylene polyester. Okay, dah. Betul kan tau? Ni kalau ada kawan-kawan awak yang gunakan slide saya ni, minta dia orang betulkan. Okay. So bawah ni pun salah. Bawah ni betulkan kepada nylon. Okay, ini atas betul. Bawah tu kena ambil amino. Amino adalah CH2 6, lepas tu NH2, Yang dikatakan nylon 6 tu bilangan karbon dia ada kat sini ada 6 karbon, ini pun ada 6 karbon. Dan dia adalah copolymer. 6 tu 2 polimer. Kalau nylon 6 tu 1 polimer. 1 monomer. Okay, macam mana dia bersambung? Tengok sini. Okay, letakkan, saya letak karboksilik dulu pun boleh. Letak macam ni. C double bond O, OH. Lepas tu CH2 4, C double bond O, OH. Tambah dengan satu lagi amine. NHH, CH2 6, CH2 6, NHH. Okay, macam tu. Okay, sekarang ni dia akan eliminate water. Dia akan ambil ini, buang ini sebagai water. Yang ni dia akan buang sebagai water, tapi itu baru cantum dekat tengah. Kiri kanan kena cantum kan. So maksudnya OH sebelah sini pun dia akan buang sebelah sana. H ni pun dia akan buang sebelah kiri dan kanan masing-masing. Okay. So apa yang didapat adalah, dia akan dapat macam ni, kurungan C double bond O, CH2 4, C double bond O, terus sambung dengan NH, CH2 6, NH, tutup kurungan N. Dan ada juga N depan sini, N depan sini. Dia tak perlukan peroksida lah, peroksida hanya untuk polyalkin sahaja. Okay, sambung macam tu. Ini adalah nylon 6,6. Nylon 6,6. Dia gunakan 2 monomer, satu A, satu B. Okay, dapat? Okay, kita buat nylon 6 pula. Nylon 6 adalah homopolymer, maksudnya digunakan satu monomer saja. So kalau satu monomer, kalau 2 monomer, functional group dia adalah sama. Sebelah sini OH, karboksil, ini amin. Tapi kalau satu monomer untuk menghasilkan polyamide, dia mesti berbeza kiri kanan. Iaitu sebelah kanan dia C double bond OH, sebelah kiri dia adalah amin. CH2 5, NH2. Dia kena ada berbezalah kiri kanan dia. Ini kan. Sebab dia nak menghasilkan amide. Okey. Kenapa ini dinamakan polyamide? Tengok Ustaz, kenapa dinamakan polyamide? Sebab bila dia menghasilkan polimer, dia dapat amide bond dekat sini. Nampak tak? C double bond O dengan N tu adalah kategori amide kan? So dia jadi polyamide. Berhasil dan menghasilkan polyamide. Okey. Next, sambung. Okey, dia kat sini karbon 5 tambah 1 jadi 6 karbon lah. Okey. So yang ini kita buat satu saja. Maksudnya daripada NHN, CH2 5, C double bond OOH kepada
Okay, letak N di depan sini means for many. Ya, awak dah faham dah dia akan buang water. Yang ini saya ajar, so saya buatlah bulat-bulat tu. Dalam exam awak tak perlu bulat pun tak apa. Ini kita akan buang OH, ini kita akan buang H kan. Okay, so kita akan dapat sambungan dia NH CH2 5 C double bond O tutup kurungan N. So kita akan dapat nylon 6. Nak buat plus water pun boleh. Plus N water. Ni pun plus N water. Faham boleh homopolimer. So functional group dia kiri kanan, satu carboxyl, satu amino. Dah ke tu? Laju ke? Dah? Okay. That is Kevlar. Kevlar ni bila kita tengok nama pun ada V, ada R, nampak macam ganas sikit kan. Okay. Kevlar ni dia gunakan benzene ring kat tengah dia. Okay. Dia jadi macam ni. Dia adalah copolymer. So dia masih lagi pakai carboxyl dengan amino. So benzene dekat tengah, double bond O kiri kanan, carboxyl kiri kanan. Okay, satu. Monomer yang kedua adalah benzene juga, tapi dia ada NH2 kiri kanan. NH2, dia ada amino kiri kanan. So dia ada dua monomer. Okay, cuba sambungkan monomer tersebut dan jadikan dia Kevlar. Yang ini nama dia terephthalate. Ni kalau dia nak tanya nama lah. Terephthalate acid. Kalau dia tanya nama, tak tanya kot. Okey, dah cantumkan dia. C double bond O, OH. Okay, sambung dengan jangan lupa letak N. Lepas tu buanglah water dia. So dia katakan saya tak tunjuk bulatan-bulatan water tu, dia akan sambung macam mana? Sambung macam ni kan. Kurungan C double bond O jumpa benzene, jumpa C double bond O. Okey, buang water, maksudnya terus sambung dekat NH. Ada benzene kat tengah. NH. Okey, H tu dah buang tu water. N plus NH2O. Dapat tak? Okey, ini adalah siapa? Ini adalah Kevlar. Kevlar ni digunakan untuk benda-benda yang tough, biasanya baju kalis peluru. Baju kalis peluru. Ataupun baju yang bomba tu, baju kalis api bomba tu. Okay, right. So habislah untuk polyamide, 3 jenis. Okay, hafallah benda-benda ni. Nylon 6 dengan Kevlar. Awak mungkin ada cara yang lebih baik nak hafal. Kalau saya tengok ni je, nylon 6 tu ada dua benda, jadi dia adalah copolymer. Syarat dia mesti ada carboxylic kiri kanan dan amino kiri kanan. Kevlar
Sejenis copolymer tetapi struktur dia kita tengok macam kasar sikit, so ada benzene dekat tengah. Compare dengan nylon 66. Okay. Dah. Okay. So ini polyamides. Next is kita nak tengok padam dekat atas ni, polyester. Okay, polyester functional group yang kena ada adalah carboxyl dan juga hydroxyl. Gabungan antara carboxyl dan hydroxyl. Okay, alright. So Dacron dengan Terylene ni sebenarnya dia adalah bila dia menghasilkan polimer, polimer dia sama, cuma side product dia beza. Okay, bezanya kita tengok Dacron. Dacron ni dia punya structure dia ada benzene dekat tengah. Okay. Benzene dekat tengah. Lepas tu dia ada C double bond O, OCH3. Dia ada ester dah tepi tu. Dan dia akan tambah dengan dia adalah copolymer nah. Copolymer. Jenis copolymer. So kalau fahamlah copolymer maksudnya kena ada dua berbeza. Dan satu lagi alkohol. Ethane diol. So kena ada dua saja. Satu, dua. Okay. Adalah ethane, 1,2 ethane diol. Untuk Terylene, saya bagi siap-siap dulu dia punya monomer. Terylene sama juga ada benzene, cuma belakang ni OH. Dan dia masih lagi guna 1,2 ethane diol. Okay, tengok. Beza Dacron dengan Terylene adalah monomer dia. Monomer yang kedua ni sama. Pakai alkohol. Dua-dua adalah 1,2 ethane diol. Monomer yang pertama dia berbeza. Beza dari segi apa? Beza dari segi belakang ni je. Kalau Dacron belakang dia OCH3. Kalau Terylene belakang dia OH. Dia gunakan carboxylic dan satu lagi ambil daripada OCH3. Jadi kalau kita sambungkan dia punya polimer, okay, N dekat depan, OCH3, okay, salin dulu monomer dia. Tambah N. Okay, menghasilkan, okay, tengok. Dia akan singkirkan, dia akan eliminate methanol. Ini eliminate water. Okay, kat mana methanol? Ambil sini. Daripada H kepada OCH3. Macam tu. Alkohol ni dia ambil daripada O sehingga O. Daripada O sehingga O. Okay, jadi dia akan jadi kurungan C double bond O. C double bond O, lepas tu benzene. Lepas tu C double bond O. Baru sambung dengan O. CH2, CH2O. Tutup kurungan N. Dia akan dapat Dacron. Dan side product dia adalah plus NCH3OH. Dia akan dapat ini. Dia akan dapat ini. NCH3OH. Okay, daripada C double bond kepada C double bond ni satu monomer, O kepada O ni satu monomer. Copolymer. Okay, kenapa dia dikategorikan sebagai polyester? Sebab bila dia bercantum, dia akan dapat C double bond OO. Kategori ester lah. Allah, sebut keluar. Okay, next kita tengok untuk Terylene. Okay, apa beza dia? Now kita buat Terylene. N.
Okay. Eliminate water. Kali ni eliminate water. Ambil O daripada carboxyl. So dia akan jadi C double bond O. Ada benzin kat tengah. C double bond O. Terus sambung dengan O yang datang daripada CH2, CH2O. Tutup kurungan N plus NH2O. Okay, cuba tengok. Dia punya monomer ni sama. Sama kan? Cuba tengok yang ni. C kepada CO, lepas tu O kepada CH2, CH2O. Sama. Maksudnya dacron dengan pteryline ni adalah benda yang sama. Kecuali source dia tu. Satu dia eliminate alcohol, satu dia eliminate water. Tu je beza dia. Kalau soalan kata state the monomer, apa je terkeluar dengan ni? Dia kata write the monomer from dacron. So dacron tu awak kena ambil yang ada alkohol tu lah. Okay. Okay, dapat tak sampai sini? Dapat madam. Dapat. Sedihnya suara. Dapat ke tak dapat ni? Sikit lagi sikit lagi Dapat macam. Alah lemahnya. Okay. Next kita pergi pada soalan. Okay, soalan 3A. 3A tak payah buat. Okay, pergi kepada 3B. 3B dia kata give the structural formula for the monomer. Okay, bagi monomer dia. Sekarang ni dia adalah polimer. Keluarkan dia punya monomer. Ni siapa ni? Ni nylon 6. Sebab dia ada C double bond O dengan N. So kita tahu dia adalah kategori polyamide. Okay, dan dia adalah kategori homopolymer sebab dia ada satu monomer saja. Kita tengok sebelah sini dia ada functional group. Kan dia ada functional group sebelah kanan dengan sebelah kiri. Sebelah kanan sebelah kanan, sebelah kiri. Tetapi functional group kiri kanan dia tu tak sama. Jadi maksudnya dia satu monomer lah. Okay. Dia akan jadi apa? C double bond O, OH. Lepas tu CH2 kurungan 6 NH2. Inilah monomer dia. Okay. Pergi kepada soalan yang D pula. Ini apa nama dia ni? Siapa tahu? Apa nama polimer ini? Kevlar madam. Kevlar, betul? Sebab dia ada benzin dekat tengah dan dia adalah daripada polyamide. Macam mana nak tahu polyamide? Dia ada C double bond O jumpa N. Polyamide lah tu. Okay. So kalau kita nak tengok, let's say awak tak ingat ke Kevlar tu ke apa kan, nak tahu dia punya functional group tu, kita tengok macam ni. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 functional group. Maksudnya dia mesti daripada 2 monomer. Ambil daripada functional group pertama, jalan jumpa yang kedua. So ini satu monomer. Functional group yang ketiga, jalan jumpa keempat. Ini functional group yang monomer yang kedua. Okay. So kalau dia adalah datang daripada polyamide, dia singkirkan water. Maksudnya yang yang double bond O tu mesti datang daripada carboxylic. Yang NH ni datang daripada amine. So kita keluarkanlah, kita buka balik. Satu yang ini. Dan satu lagi adalah benzene diamine. Benzene dicarboxylic, benzene diamine. Okay, dapat 2 monomer of Kevlar.
Right, kita jalan lagi. Okay, cuba buat E dan F. E dan F. Ni dia bagi polimer tau. Polimer cari monomer. Soalan saya untuk A, type of polymer apa? Type of polymerization apa? Sama juga untuk B. Okay, soalan dia. Untuk soalan E, type of polymer, seorang jawab. Type of polymer. Tak ada saya bagi nama. Muhammad Irfan. Type of polymer apa untuk E? Copolymer. Lagi sekali. Copolymer. Ko ke homo? Homo ni, ini homo. Ini homo polymer. Okay. Type of polymerization, Irfan? Apa type of polymerization dia? Tak ada orang jawab ke? Mana pergi Irfan? Jet medium. Macam mana nak tahu ni? Kita kan kalau kita nak tahu ni type dia jenis apa, tengok macam ni. Cara dia adalah kiri kanan dia tidak ada functional group. Functional group yang macam mana? Functional group yang double bond ke, yang amine ke, yang ester ke, alkohol ke, tak ada. Jadi ini adalah sebenarnya addition. Addition polymerization. Ini homo polymer. Okay, kita buka structure ni. CH2 CH. Okay, lepas tu dia ada functional group dekat bawah tu, dia tak guna pun. Dia letak bawah je, dia turun bawah je. So dia macam tu je. Kan? Jadi kita bawa arrow masuk dalam, dapatkan balik polimer dia. Ini adalah addition punya. H, C double bond O, OCH3. Macam tu je. Caranya kita tengok kiri kanan dia. Kalau kiri kanan tu tak ada double bond, tak ada amino, tak ada double bond daripada carboxyl ataupun tak ada oksigen yang datang daripada alkohol. Kalau dia carbon saja, itu kita dah tahu dah, addition polymerization. Okay. Yang bawah ni, cuba seorang daripada, let's hear from Carlina. Type of polymer. Ambil Carlina. Mana ni? Orang lain lah. Okay, tanya Tio. Tio ada Tio? Ada, madam. Okay.
Type of polymer? Copolymer. Copolymer, betul. Type of polymerization? Condensation polymerization. Thank you. Condensation polymerization, betul. Okay, kenapa dia adalah copolymer? Sebab dia ada dua. Kita tengok macam mana nak tahu dua. Daripada O jumpa O satu polimer, daripada C double bond jumpa C double bond satu polimer. Jadi ada dua polimer dalam tu. Ada dua monomer dalam tu. Maka dia adalah sejenis type dia copolymer. Copolymer. Okay. Kenapa dia adalah kenapa dia adalah condensation polymerization? Sebab dia tak gunakan double bond, dia gunakan functional group iaitu carboxyl dan juga alkohol. So dia adalah condensation polymerization. So monomer dia ini daripada polyester. Kenapa polyester? Sebab C double bond O, polyester lah. Jadi polimernya adalah HO, CH2, 3OH dan dia soalan dia boleh tanya selain daripada compound yang kita wajib tahu tu. Ini bukan Kevlar ni, ini juga bukan nylon. Ini benda lain. CH2, C double bond O, OH. Kadang-kadang dia bagi hint, dia kata eliminate water. So kalau eliminate water, satu alkohol, satu OH lah. Satu carboxyl. Okay. Selesai EF. Next kita pergi kepada, ni awak buat sendirilah. Ni pun buat sendiri. Ni pun buat sendiri. Jadi kita nak buat pasir. Okay, last. State the use of synthetic polymers. Ini pun penting. Oh tapi C1 no. Tak apalah, penting jugalah. Betul ke C1 ni? Selalu keluar je state ni. Okay. So ini adalah state the use of synthetic polymer, kegunaannya. PVC selalu kita jumpa, paling mudah ingat water pipes. Okay, kalau awak nak hafal banyak ni kan banyak sangat, ambil yang mudah-mudah je lah water pipes. Okay, ini selain kalau nak baca seat covers, floor tiles, footwear, raincoats and tablecloth. Polystyrene, lalu kita guna disposable cups and plates, food containers, form packaging, egg boxes. Okay. Kevlar, lightweight bulletproof vest, protective cloth worn by firefighters. Okay. Kaolin, clothing fiber, tire cord and plastic film. Teflon, used to coat in the non-frying pans, ability to resist high temperature. Inilah yang Tefal tu. Okay. Dia tak bagi melekat tu. Okay. Lapisan atas tu. Ataupun other things are medicine synthesis and many more medicine ataupun non-frying pans punya coating di atas. Okay. So these are some of the use of synthetic polymers yang kita hafal kat depan. Alright. So next is, ini soalan tutup. Pun dah ada dalam ni, so awak boleh baca dan tengok balik. Habislah. Habis polimer. Okay, so saya buat conclusion dan kita pergi pada pasir. Okay, untuk polimer, hari ini apa yang awak belajar, allocation 2 markah saja, tapi banyak benda kita kena belajar. Yang pertama adalah kena tahu terms. Terms apa yang awak kena tahu? What is monomer? What is polymer? Homopolymer, copolymer, straight chain polymer and cross-link polymer. Yang ini saya bagi dalam table kan, so you can read from there. Okay. B, natural polymers, kita ada protein, karbohidrat dan natural rubber. Okay, ini C1 je, tak apa. Kemudian A, B, C. C adalah preparations of synthetic polymer. Dekat sini C3, ini penting. Okay, so untuk preparation of synthetic polymer adalah polimer yang dihasilkan secara industri. Ada 2 type of polymerization, iaitu addition polymerization dan juga condensation polymerization. Okay. Di bawah tajuk addition polymerization kita ada 4 jenis. Polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene dan juga teflon. Okay. Addition adalah dia akan gunakan carbon double bond yang sebatian daripada alkene. Okay.
Dia tidak eliminate sebarang molekul, dia hanya sambungkan saja. Okay. Untuk condensation kita ada dua kategori, polyamide dan polyester. Bawah polyamide kita ada Kevlar, nylon 6 dan nylon 66. Ingat polyamide dia gunakan karboksil dan dia gunakan amino. Okay. Polyester dia gunakan karboksil dan dia gunakan alkohol. Okay. So yang ini pun ada elimination of small molecule. Right. Next is state the use. What else? Okay, D dia kata apa? Identify type of addition polymers and condensation polymers. Okay, yang awak kena tahu, ini penting. Deduce monomers of a given polymer. Dia bagi polimer, awak patah balik jadikan monomer. Kemudian write equation to show the preparation of polyamides, polyesters and addition polymerization. Kalau yang addition polymerization, ke mana pula? Addition polymerization yang kita ada N dekat depan, kita ada monomer, lepas tu letak ROOR dan hasilkan polimer dia. Okay. Polyesters dan polyamide yang ada kita buat eliminate water ataupun eliminate methanol tu. Cara the equation saya dah tunjuk. Okay. One more thing. Apa beza repeating unit, monomer dan polimer? Apa beza dari segi penulisan? Okay, tengok monomer A. Macam tu. Polimer kurungan A. N di belakang. Repeating unit kurungan A tanpa N. Lagi sekali. Monomer A saja. Satu. Polimer ada A kurungan dan ada N di belakang. Polimer nak abang kata banyak. Repeating unit adalah benda yang dia repeat. So A saja tanpa ada N. Tapi kena ada kurungan. Alright. Okay. So habislah polimer kita dalam masa 1 jam lebih ni. Okay. Satu soalan pasir. Satu saja. Muka surat. Surat berapa ya pasir ni? Polimer kita ambil tahun yang latest sekali. Muka surat 44. Okay, pergi pada muka surat 44. Okay, ni dia soalan dia. Okay. Soalan tahun lepas. Okay, cuba jawab. Tengok, dia suruh kalau ikut syllabus PTFE ni tak ada kan? Tapi dia boleh keluar. Oh ni lah adalah Teflon. Nama lain dia. Polytetrafluoroethene, PTFE ataupun Teflon. Yang kita hafal lah. Is used as a non-stick coating for pans and other cookware. So these are the given. State the type of polymer, draw the structural formula of the monomer used. 2 markah. Memang kita akan peruntukkan 2 markah saja. Polimer ni senang. Cuma nak belajar dia tu banyak benda kena tahu. Okay, siapa nak jawab type of this polymer? Homopolymer. Thank you, betul. A jawapannya homopolymer. Okay, B. Draw the structural formula for of the monomer used. Okay. Soalan ni, masa saya ajar tadi, saya tak letaklah banyak F ni kan. Kalau kita dah tahu dia adalah homopolymer, kita dah hafal Teflon adalah homopolymer. Sepatutnya kita kod satu je kan. Ni dia nampak dia kod banyak F ni. Ada sampai 4F. So sebenarnya soalan ni dia sengaja mengelirukan kita. Dia kod sampai 2. Dia kod 2 benda. Dia kod 2A. Dia kod 2A. Okay, kita buka structure ni. Kita buka dia. So kalau saya pindah elektron lah. Ni satu. Ni satu. Okay. Lepas tu ini akan masuk satu. Ini akan masuk satu. Bila dua-dua ni masuk, ini putus ni. Ni putus. Sebab kiri kanan dah keluar. Sebenarnya polimer dia sini je. Sini 1A,
Sini satu A. Soalan sengaja letak A. Soalan sengaja menguji. Jadi polimernya adalah, monomernya adalah CF double bond CF. Itu je. 1 markah, 2 markah. Tenang je. Okay, dapat tu 2 markah. Nak sampai 2 markah ni soalan terakhir, soalan nombor 12 lah. Kalau ikut dalam awak punya buku, soalan 12 lah. Buku PSPM nanti, buku soalan exam. Okay, next. Soalan 2018-2019. The structure of Kevlar is shown below. Kevlar, dia bagi tahu dah. Write the structural formula of its monomers. Tulis balik monomer dia, 2 markah. Senang ni, kalau tak sampai rugi. 2 markah pun. Kevlar, daripada sini ke sini 1, sini ke sini 1. 2 lah. 2 markah. Tulis structure dia. Okay, dapat. Tulis. NH2, 1 markah. And then satu markah. Dapat 2 markah. Okay, satu lagi. Mana nak cari yang ni siap? Cari yang double bond. Ni atas kan? Ni. Soalan nombor 5 QQ. Differentiate between repeating units and monomers. Give the repeating unit. Okay, nampak ni. Give the repeating unit and monomers. Bezalah tu. Okay. Define repeating unit and define monomer. Monomer tadi small unit kan? Small unit of apa benda tadi? Repeating unit adalah monomers repeated. Sini ada tak kat sini? Repeating unit tak ada pula dalam kita punya ni. Tak apa, nanti saya bagi. Apa lagi? Repeating unit. Okay, cari dia punya monomer dulu. Last question tadi. Yang kita selesaikan. Monomers. Ni 1. So kan? Yang ni dia tak ada functional group kiri kanan. So kita tahu kalau carbon-carbon tu daripada addition lah. Tu, ni 1 masuk. Kat tengah ni. Ini mesti masuk sekali. Ini mesti masuk. Kat sini dia kena masuk lah sebab nak combine dengan 1 ni kan. So dia masuk sini, so akan dapat double bond. Yang ni akan pergi sini. So ini akan terputus ni. Dia akan terputus sebab dia dah bawa kiri kanan. Ni pun putus, ni pun putus. So ada 2 monomer. Nombor 1 CH2 double CCl. Nombor 1 lagi CH2 double CHCl. 2 monomer.
Repeating unit adalah benda yang sama cuma tak perlu letak N. C-2. Jangan ada N. 2, 3, lepas tu 4, 5 untuk apa? Untuk terms. Okay, so yang lain-lain ni awak try lah. Okay, nombor 3, dia banyak keluar yang functional group punya. Ni pun dah tahu kan? Pun dah tahu. Okay. Polyvinyl chloride, synthetic polymer. Give monomer and draw the structure of vinyl chloride. Okay. Yang ini kan, kalau awak tak hafal siapakah vinyl chloride, then awak tak boleh nak melukis dia punya monomer. So vinyl chloride tu apa? Chloroethene. Okay, hafalah chloroethene tu. Tukar kepada iPad. State the type of polymerization, addition polymerization, reactive intermediate dia involved in this question. Dia gunakan peroxide. Okay. Alright, so nanti kita tengok balik lah jawapan dia yang kat sini. Kalau awak nak tengok lagi polimer ni, boleh try dulu. So next time kita akan sambung. Okay, so itu saja untuk polimer. Selesai nah. Polimer selesai. Dan hari Ahad, kita jumpa kelas hari Ahad. Untuk 2 kelas yang awal, kita ingat kelas apa tu, pagi tu, sebelum petang tu, kita akan buat reaction mechanism. Kita akan buat, sekejap nak tutup ni dulu.